Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hakimi bin Abdul Halim, nombor matrik S54871. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pilihan raya umum di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen mengadakan proses pilihan raya yang memberi kuasa kepada parti politik yang menang bilangan kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum untuk memerintah negara. Tujuan pilihan raya ialah memilih wakil rakyat di parlimen untuk memerintah negara serta memilih wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri untuk memerintah negeri. Tempoh pilihan raya diadakan ialah bagi setiap 5 tahun dan diadakan sebelum 5 tahun tamat apabila YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen atas cadangan Perdana Menteri. Terdapat beberapa elemen penting dalam pilihan raya, antaranya ialah peraturan pilihan raya. Parti politik yang memperoleh undi majoriti di parlimen atau Dewan Undangan Negeri akan membentuk kerajaan. Undang-undang dan peraturan berkaitan urusan pilihan raya telah diwujudkan untuk memastikan pelaksanaan dan perjalanan pilihan raya berjalan dengan lancar. Elemen seterusnya ialah pengundi. Pengundi bertanggungjawab untuk membuang 2 kertas undi, iaitu kertas undi parlimen dan Dewan Undangan Negeri kecuali wilayah persekutuan. Kelayakan untuk menjadi seorang pengundi ialah warga negara Malaysia berumur 25 tahun ke atas dan telah berdaftar dengan SPR Suruhanjaya Pilihan Raya dalam daftar pemilihan dan bermustautin di bahagian pilihan raya serta tidak hilang kelayakan. Manakala bagi calon pilihan raya pula, syarat-syarat untuk menjadi calon pilihan raya ialah warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas, akal fikiran yang sempurna, tidak muflis, tidak pernah dipenjarakan lebih 12 bulan, tidak pernah didenda RM 2,000 ke atas, tiada kerakyatan asing, bermustautin di negeri tempat dia bertanding untuk kerusi Dewan Undangan Negeri, tidak boleh pegang jawatan pendapatan seperti kaki tangan awan dan lain-lain, mengemukakan penyata perbelanjaan dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Manakala tempoh pelaksanaan pilihan raya diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran parlimen dan Dewan Undangan Negeri di Semenanjung, manakala 90 hari di Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah perjalanan pilihan raya. Perjalanan pilihan raya dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum hari pengundi, fasa semasa mengundi dan fasa pengiraan undi. Fasa sebelum hari mengundi ialah notis pemberitahuan pendaftaran nama pemilih akan diwartakan oleh SPR, seterusnya pendaftaran nama oleh pengundi baru dan pendaftaran kepada pegawai pendaftar jika pengundi lama ingin berpindah ke kawasan pilihan raya yang lain. Seterusnya, semakan semula daftar mengundi untuk kemaskini butir pengundi dan tempat pilihan raya, dan parlimen dibubar oleh YDPA yang di-Pertua Agong serta Dewan Undangan Negeri dibubar oleh Sultan. Manakala bagi hari mengundi, masa mengundi dari 8 pagi hingga 5 petang. Tempat mengundi diketuai oleh ketua tempat mengundi dan dibantu oleh kerani mengundi. Dan mereka yang dibenarkan berada di tempat mengundi ialah ahli SPR, pegawai SPR, ketua tempat mengundi dan lain-lain. Dan akhir sekali ialah fasa ketiga, iaitu fasa mengira undi, iaitu individu yang dibenarkan berada di tempat mengira undi ialah ahli SPR, pegawai SPR, kerani mengira undi, calon, wakil calon, ejen mengira undi. Dan akhir sekali keputusan akan diumumkan oleh pegawai pengurusan SPR.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Hisham bin Mak Yusof. Nombor metrik S54679. Projek Mega merupakan projek yang berskala besar yang memerlukan banyak tahun dan juga wang untuk membangunkannya. Antara projek Mega yang dibina di Malaysia iaitu lapangan terbang KLIA 2, Penang Central, bangunan Tun Razak Exchange, laluan rel kereta api Pantai Timur iaitu ECRL, Lebuh Raya Pemborneo dan banyak lagi. Antara peranan kerajaan dalam pembangunan projek Mega iaitu mengemukakan dasar penjimatan. Dasar ini dilakukan bertujuan untuk melihat kadar kos setiap projek Mega melalui penjimatan yang sedia ada dan secara tidak langsung menjimatkan wang rakyat serta menyelamatkan institusi kerajaan yang mengalami kerugian besar akibat salah takbir atau pelaburan yang meragukan. Peranan kerajaan yang seterusnya iaitu menyemak semula dokumen-dokumen perjanjian ataupun kontrak dengan syarikat-syarikat besar yang mengambil alih untuk membina bangunan tersebut supaya tidak berlaku salah takbir dan juga rasuah. Dapat disimpulkan peranan kerajaan dalam pembangunan projek Mega amatlah besar kerana ia memberi kesan kepada negara dalam pembelanjaan dan juga dapat menjimatkan kos pembangunan projek Mega tersebut dan juga peranan kerajaan juga memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Chang Yisun dengan matriks number S54691. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang subtopik saya iaitu peranan kerajaan dalam penstabilan ekonomi. Antara peranan kerajaan dalam penstabilan ekonomi ialah program subsidi upah. Program subsidi upah tersebut dapat menstabilkan ekonomi dengan mengekalkan bilangan pekerja dan juga mengurangkan kadar pengangguran. Program tersebut boleh dilanjutkan oleh semua majikan supaya setiap pekerja dapat menikmati subsidi yang ditawarkan oleh kerajaan dan juga mengurangkan kehilangan pekerjaan-pekerja. Program tersebut yang dilanjutkan oleh kerajaan juga untuk memastikan kadar pengangguran tidak melebihi 4%. Menurut Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek, program tersebut boleh lagi ditambahbaikkan oleh kerajaan dengan membenarkan majikan mengurangkan waktu pekerjaan seperti waktu pekerjaan 5 hari seminggu ditukarkan atau dipendekkan kepada 4 hari seminggu dan juga potongan gaji sebanyak maksimum 30% atas persetujuan pekerja. Selain itu, kerajaan juga membenarkan majikan untuk memberikan subsidi upah secara langsung kepada pekerja-pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji. Program tersebut dapat menstabilkan ekonomi negara supaya tidak lagi tidak mengalami kemelesetan ekonomi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera doktor. Nama saya ialah Bau Keling, matrik number ialah
S54585. Hari ini ingin membentangkan tentang topik saya dalam kumpulan saya, iaitu pembangunan IKS negara. Okey, sebelum itu saya ingin memberi definisi kepada IKS. IKS atau dikenali sebagai industri kecil dan sederhana membawa takrifan kepada sesuatu industri yang bertanggungjawab sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan yang tidak melebihi sebanyak 25 juta ringgit Malaysia dan turut menggaji kaki tangan sepenuh masa dengan bilangan yang tidak melebihi sebanyak 150 orang. Di Malaysia terdapat pelbagai peluang usaha niaga yang berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan. Bagi sejarah penubuhan IKS, kerajaan telah mendubuhkan sebuah agensi khas yang dikenali sebagai Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia atau dikenali sebagai SME Corp pada tahun 1996 untuk memacu perkembangan IKS sehingga berkembang menjadi syarikat multinasional. SME Corp ini yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI atau MITI yang berperanan sebagai mentor kepada pemain-pemain IKS serta usahawan baharu dengan menyediakan khidmat nasihat, pusat rujukan bagi tujuan penyelidikan dan sebagainya. Segala bentuk usaha ini adalah dijalankan melalui Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana atau SMIDEK yang ditubuhkan pada tahun 2007. Industri Kecil dan Sederhana IKS atau dikenali juga sebagai Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS terdiri daripada beberapa sektor utama iaitu sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor pembinaan, sektor pertanian dan pelumbungan serta pengkuarian. Terdapat 6 ciri-ciri IKS iaitu jenis keluaran, modal, organisasi, lokasi, ciri umum pekerja dan teknologi pengeluaran. Okey, pada isi pertama iaitu ciri pertama jenis keluaran. Keluaran IKS tidak memerlukan tahap teknologi yang tinggi, mesin yang canggih dan pekerja yang berkemahiran tinggi. Bagi ciri organisasi pula, organisasi IKS ini dia adalah lebih mudah, berskala kecil, kurang birokratik dan kurang formal berbanding dengan industri-industri yang besar. Selain itu, bagi modal, kebanyakan IKS terdiri daripada syarikat sendirian berhad, perkongsian atau milikan tunggal yang bermodal kecil, sederhana, biasanya tidak melebihi daripada 2.5 juta ringgit Malaysia dan penggunaan asetnya adalah rendah berbanding dengan firma yang besar dari industri yang lain. Seterusnya, bagi ciri lokasi, IKS lazimnya terletak di kawasan perindustrian yang berharga murah dan juga berhampiran dengan kawasan rumah kediaman sendiri. Seterusnya, bagi ciri umum pekerja, pekerja IKS mempunyai pendidikan formal yang rendah, berkelayakan rendah dan kurang bertauliah dan bayaran gaji mereka adalah lebih rendah daripada industri-industri besar yang lain. Akhir sekali, bagi ciri teknologi pengeluaran, tahap teknologi pengeluaran IKS adalah sangat rendah dan juga berbentuk intensif buruh dan kurang menggunakan mesin serta kurang menggunakan mesin yang secara automatik kerana ia merupakan IKS sahaja. Sebenarnya IKS ini dapat memberi peningkatan yang besar kepada ekonomi negara Malaysia dan juga membawa kemajuan yang besar kepada negara kita. Oleh itu, pelbagai inisiatif atau cara-cara harus diambil untuk meningkatkan IKS di negara kita supaya masa depan negara kita akan terjamin. Okey, di sini saya akan sertakan 6 cara untuk meningkatkan IKS. Pertama, penawaran
pembiayaan geran, pinjaman dan insentif akan dibekalkan kepada IKS. Kedua, teknologi pembuatan iaitu R&D akan diberikan kepada IKS. Ketiga, memperkasakan jenama produk-produk IKS. Keempat, menyertai ekspor perdagangan di peringkat antarabangsa. Kelima, pemberian anugerah dan pengiktiraf kepada pihak-pihak IKS dan akhir sekali, usaha sama dengan universiti tempatan untuk bekerjasama dalam memajukan IKS. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arimadia binti Ali, S54634. Topik saya ialah pembangunan kesihatan negara. Perkhidmatan kesihatan negara di Malaysia telah wujud sebelum negara mencapai kemerdekaan. Pada awalnya, perkhidmatan ini digunakan untuk merawat pelombor-pelombor biji timah. Pada akhir abad ke-19, negeri Perak mempunyai bilangan hospital paling banyak kerana pada ketika itu, sektor pelombongan berkembang dengan pesat di negeri tersebut. Hospital tertua di Malaysia juga terletak di negeri Perak. Antara peranan kerajaan dalam pembangunan kesihatan negara ialah menyediakan protokol kepada sektor kesihatan. Pada tahun 2019, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM26.5 bilion untuk sektor kesihatan. Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan wabak pandemik COVID-19. Pada tahun 2021, peruntukan untuk sektor kesihatan telah meningkat kepada RM31.9 bilion. Hal ini untuk mengatasi wabak pandemik tersebut. Peranan kerajaan yang seterusnya ialah menyediakan fasiliti hospital, fasiliti kesihatan. Kerajaan juga berperanan dalam menyediakan fasiliti kesihatan yang lengkap. Akibat pandemik 19 yang melanda dunia termasuk Malaysia, kerajaan telah menyediakan, menambah dan menyelenggara fasiliti kesihatan. Kes jangkitan COVID-19 mencapai 4 angka hampir setiap hari. Hal ini menyebabkan hospital dan pusat-pusat rawatan lain memerlukan kelengkapan fasiliti yang baik untuk mengelak ketidakcukupan bagi merawat pesakit COVID-19 dan pesakit yang sedia ada di hospital. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Kementerian Kesihatan akan menyediakan sebanyak 3,585 buah katil untuk 34 buah hospital di seluruh negara. Ini untuk menampung pesakit COVID-19. Sektor kesihatan boleh dikatakan sebagai tulang belakang negara kerana dengan taraf kesihatan yang baik, ia membolehkan rakyat melakukan kegiatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi di negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iman Hafiq bin Muhammad Ibrahim. Nombor matrik saya S54592. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang secara umum tentang pencukaian SST di Malaysia. Pencukaian SST merupakan cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan kepada pengeluar dan pengilang sahaja di peringkat output dan tidak boleh dituntut. Dengan kata lain, SST merupakan cukai yang dikenakan dan dianggap kos kepada perniagaan. SST diperkenakan 1 September 2018 bagi menggantikan cukai yang sebelumnya iaitu Cukai Barangan dan Perkhidmatan iaitu GST. Kerajaan telah memasukkan Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST dan memperkenalkan SST menerusi Akta Cukai Jualan 1972 dan Akta Cukai Perkhidmatan 1975. Dengan mengambil cukai yang dikenakan ke atas restoran, SST hanya dikenakan kepada restoran yang berpendapatan tahunan mencecah RM1 juta dan ke atas berbanding GST yang dikenakan kepada RM500,000 dan ke atas.
Hal ini menunjukkan bahawa semakin kurang restoran yang akan dikenakan cukai menerusi SST berbanding GST. Hal ini telah memberikan satu kelebihan SST dan menunjukkan perbezaan di antara sistem cukai SST dan GST. GST juga turut dikenakan kepada sewa untuk hartanah komersial berbanding dengan SST yang tidak dikenakan cukai sedemikian sebelum ini, melainkan skopnya diperluas selepas ini. Begitu juga dengan barangan pengguna seperti tiket wayang atau konsert, gadget elektronik, produk penjaga kulit, kosmetik dan pakaian yang tidak dikenakan cukai di bawah rejim SST lama. Walau bagaimanapun, SST akan memberikan kesan yang negatif kepada harga kereta. Harga kereta akan menjadi 2 atau 3% lebih tinggi dengan SST berbanding GST. Hal ini akan memberikan kesan kepada pembeli yang hendak membeli kereta baharu walaupun kadar peningkatan harga hanya 2 atau 3%. Ini akan menyebabkan harga kereta lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal ini menyebabkan keburukan SST bagi pengguna atau pembeli kereta baharu. Manakala harga rumah baru akan menjadi lebih murah kerana perkhidmatan pembinaan dan bahan binaan tidak dikenakan SST. Dengan ini, harga rumah tidak akan naik dan sangat membantu kepada rakyat atau individu yang baru berkahwin dan mempunyai keluarga yang baru memikirkan untuk mencari atau membeli rumah dengan harga yang berpatutan. Hal ini akan memberikan kelebihan kepada SST kepada pengguna terhadap harga rumah kerana SST tidak dikenakan kepada perkhidmatan pembinaan dan bahan binaan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan SST ini memberikan kesan yang negatif kepada KDNK negara. SST menyebabkan pungutan cukai menjadi lebih kurang kepada KDNK. Hal ini disebabkan kadar cukai SST yang dikenakan lebih sedikit berbanding GST. Skop barang dan perkhidmatan yang dikenakan SST juga sedikit berbanding GST. Hal ini dapat disimpulkan bahawa walaupun SST banyak memberikan kelebihan, manfaat dan kebaikan kepada pengguna dan pengeluar, dengan cukai yang dikenakan tidak terlalu banyak dan skop barang dan perkhidmatan lebih sedikit, tetapi ini memberikan kesan negatif dan memberi keburukan kepada hasil yang merupakan pendapatan sesebuah negara kerana hasil yang diperoleh dari pelaksanaan SST lebih sedikit berbanding hasil GST. Dari segi pungutan cukai, GST membolehkan kerajaan memungut cukai lebih pantas, malahan di peringkat pengeluar. Namun, SST hanya boleh dikutip apabila perkhidmatan atau produk diterima oleh pelanggan. Akan tetapi, dengan dasar yang lebih efektif dan mesra perniagaan dalam jangka panjang oleh kerajaan, ia seharusnya meningkatkan kadar pungutan cukai menerusi kitaran perniagaan yang lebih besar. Selain dari SST, kerajaan juga turut mempunyai pendapatan lain yang mencukupi sama ada dari cukai pendapatan individu atau korporat, tarif, duti dan sebagainya bagi menampung perbelanjaan dan pembangunan negara. Kerajaan juga perlu lebih fokus kepada pengurusan perbelanjaan dengan mengurangkan hutang dan menghalang bank komersial dari terus mencipta hutang yang lebih, membawa kepada inflasi dan kos sara hidup yang lebih tinggi. Assalamualaikum, saya Muhammad Fakir Rahman Imam Azhar S56840. Hari ini kita ceritakan tentang pertukaran dan agihan dalam ekonomi. Tuan ekonomi yang kukuh adalah sangat penting bagi sebuah negara bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat negara serta memastikan penstabilan dalam negara dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi ini juga dapat dijadikan sebagai alat ukur bagi menilai prestasi mengukuran ekonomi sesebuah negara. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara tidak dapat lari daripada menepi keadaan meningkat atau meleset dalam keadaan ekonomi semasa. Pertumbuhan ekonomi berkait rapat dengan keadaan ekonomi dalam jangka masa panjang. Ia menggambarkan berlakunya pengembangan dalam ekonomi yang disebabkan oleh pembelanjaan kerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang besar adalah penting untuk menambahkan pendapatan dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi rakyat. Pertukaran pembelanjaan kerjaan pertukuran adalah semasa pandemik ini menyebabkan ekonomi negara Malaysia merosot kerana program yang telah dilaksanakan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pengerakan PKP telah memaksa kebanyakan kerajaan untuk melaksanakan langkah kitaran bebas bagi mengurangkan impak krisis hubungan ini. Kerajaan sekarang telah melaksanakan
tidak balas dasar secara serta-merta melalui milikan sutikal fizikal yang diberikan untuk merangsang ekonomi. Angka fizikal berkembang melalui pertukaran tambahan atau pengurangan cukai sangat penting untuk melindungi kehidupan rakyat. Yang kedua ialah perbelanjaan pengurus. Peringkat OE pada 2020 disemak semula lebih rendah sebanyak 50% atau 4.3 bilion kepada 3.67 bilion daripada pertukaran asal 241 milion. Sebagai lebih rendah ini sebagai pergerakan penjualan penjimatan terutamanya bagi subsidi bahan api disebabkan penurunan harga minyak masak, minyak mentah dunia dan mengurangkan pemberian kepada badan kanun yang mempunyai rizab yang tinggi. Berikutnya ialah pembelanjaan pembangunan. Pertukaran DA bagi 2020 disemak semula lebih rendah kepada 50 bilion berbanding anggaran asal 56 bilion. Maka semula ini sebabkan penangguhan dan kemajuan yang perlahan bagi beberapa projek pembangunan sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Walau bagaimanapun sebahagian DA yang jualannya lebih rendah dibanding dengan kualifikasi semua barang berkaitan pembangunan daripada OE. Dan akhir sekali ialah kumpulan wang COVID-19. Saya telah menemukan kumpulan wang COVID-19 bagi memastikan pemantauan lebih teratur dan pelaporan yang telus untuk melaksanakan program dan projek di bawah fikir rangsangan dan pelan pemulihan ekonomi. Sebanyak RM50.55 bilion setiap fizikal telah di bawah kumpulan wang ini yang merangkumi 30 bilion untuk PRI, 21.8 bilion untuk program prihatin dan 10 bilion untuk program prihatin PKS Plus dan RM3 bilion untuk bagi penjana. Kerajaan juga telah mengumumkan penambahbaikan 10 bilion bagi sektor 2020 untuk menambahkan baik program rangsangan ekonomi sedia ada iaitu BPN, Gerakan Khas Prihatin dan PSI. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, stiker tersebut sebanyak 38 ini dijangka dibelanjakan pada 2020 dengan sebahagiannya telah diperhatikan. Okey, sekian itu saja. Terima kasih.